صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Yang berusaha Puan Rahimah binti Mukhtar, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Sungai Merab Luar, barisan penolong kanan, guru-guru serta murid-murid yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya maka kita dapat mengadakan program sambutan Maulidur Rasul peringkat sekolah di bawah kelolaan Panitia Pendidikan Islam Sekolah Kebangsaan Sungai Merab Luar. Walaupun sambutan program kita pada tahun ini amat berbeza dengan tahun-tahun yang lepas iaitu melalui Maya, namun program ini tetap akan dijalankan. Guru-guru dan murid-murid yang dikasihi sekalian, sebagaimana yang telah kita maklum bahawa program Maulidur Rasul ini merupakan program tahunan sekolah yang mana ia dijalankan di peringkat sekolah. Pada tahun ini, terdapat aktiviti sederhana telah dirancang iaitu program ceramah dan kuis Maulidur Rasul yang melibatkan semua murid. Pelaksanaan majlis ini bertujuan untuk memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di samping menghayati sirah hidup baginda. Secara tidak langsung, ia memberi peluang kepada murid-murid supaya mencontohi akhlak dan budi pekerti mulia yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di samping itu, perasaan cinta dan kasih akan timbul terhadap Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Guru-guru dan murid-murid yang dikasihi sekalian, bagi menerangkan dengan lebih lanjut berkaitan kisah-kisah Maulidur Rasul ini, saya akan menjemput seorang penceramah yang tidak kurang hebatnya di dalam dunia penyampaian ilmu ini, iaitu Ustazah Mawaddah binti Muhammad Nur, yang mana beliau merupakan guru bahasa Arab dan guru perpustakaan yang mengajar di Sekolah Kebangsaan Pasir Gebu, Pulau Pinang. Jauh kita input penceramah kita pada hari ini ya. Untuk itu, izinkan saya menceritakan sedikit latar belakang pengajian beliau. Beliau merupakan lulusan Diploma Syariah Kolej Agama Sultan Zainal Abidin, lulusan Sarjana Muda Syariah Islamiyah Universiti Al-Azhar, Mesir, lulusan Sarjana Muda Perbandingan Mazhab dan Hukum di Institut Agama Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin, Jambi, Indonesia. Tanpa melengahkan masa lagi, saya menjemput dan mempersilakan Ustazah Mawaddah binti Muhammad Nur untuk menyampaikan ceramahnya. Dengan segala hormatnya, dipersilakan Ustazah. Cantik kuntuman bunga dahlia, pohon melati di tepi perigi. Rasulullah junjungan mulia, halus pekerti, indah pribadi. Warna-warni bunga desa, bunga kertas buat jambangan. Segala puji Allah yang Esa, selawat ke atas Rasul junjungan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Puan Pengerusi Majlis, Ustazah Tuan Hanizah yang dikasihi. Yang berusaha Puan Guru Besar Puan Rahimah binti Mukhtar, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Sungai Merab Luar, barisan penolong kanan yang dihormati, barisan guru-guru yang dikasihi, serta anak-anak pelajar yang disayangi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua?
Semoga semuanya dalam keadaan sihat dan sejahtera. Kemungkinan waktu anak-anak sedang menonton perkongsian daripada Ustazah pada hari ini, masing-masing dalam perjalanan pulang bercuti ke kampung halaman masing-masing, ataupun mungkin dalam waktu percutian, atau ada yang mungkin kekal berada di rumah. Walau bagaimanapun, Ustazah doakan semoga semuanya sihat dan kita sama-sama menjaga SOP kerana kita masih belum bebas dari ancaman COVID-19 ini. InsyaAllah, pada hari ini, Ustazah akan membuat sedikit perkongsian sempena sambutan Maulidur Rasul peringkat sekolah. Ustazah diamanahkan untuk membawa tajuk menjejaki kudwah sempena kelahiran Nabi SAW. Sebelum Ustazah meneruskan perkongsian pada hari ini, suka untuk Ustazah perkenalkan diri. Saya Ustazah Mawaddah binti Muhammad Nur, guru bahasa Arab dari Sekolah Kebangsaan Pasir Gebu, Negeri Pulau Mutiara, iaitu Negeri Pulau Pinang. Ustazah datang jauh ke Sungai Merab untuk membuat perkongsian dengan anak-anak pelajar yang Ustazah kasihi sekalian. Jadi, sebagaimana yang telah kita maklum, bahawa sambutan Maulidur Rasul disambut setiap tahun bagi mengenang kelahiran Nabi SAW. Maka di sini, apa yang penting adalah mengambil iktibar ataupun teladan daripada kisah Nabi SAW ini. Anak-anak pelajar yang dikasihi sekalian, sebagaimana yang telah kita ketahui bahawa Nabi SAW Allah utuskan menjadi utusan terakhir, membawa rahmat kepada seluruh alam. Utusan terakhir membawa ajaran Islam untuk diamalkan oleh generasi terdahulu dan sehingga ke generasi pada hari ini. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sesungguhnya kami telah mengutuskanmu wahai Muhammad adalah untuk memberikan rahmat kepada seluruh alam, ya, insya-Allah. Hadirin dan hadirat anak-anak pelajar yang dikasihi Allah, berita tentang bakal tibanya kelahiran akhir zaman ini sebenarnya telah diketahui oleh masyarakat Arab keseluruhannya. Kisah dan sejarah ini telah dinukilkan dalam banyak kitab-kitab sejarah terdahulu dan kitab-kitab agama samawi sebelumnya. Secara umumnya, seperti mana yang kita pelajari dalam kelas, Nabi SAW dilahirkan pada bulan Rabiul Awal, pada hari Isnin. Di tahun berlakunya peristiwa bergajah Abraha datang menyerang kota Mekah. Baik, nanti kita akan soroti kisah-kisah ini satu persatu, ya. Maka kelahiran Nabi SAW yang dikatakan membawa cahaya, membawa kebenaran, menegakkan keadilan, semestinya dinanti-nantikan oleh masyarakat Arab. Semestinya dinanti-nantikan kelahiran ini. Mereka ternanti-nanti dan tertunggu-tunggu bilakah akan lahirnya hamba Allah ataupun utusan yang istimewa ini untuk membawa cahaya, membawa kebenaran dan menegakkan keadilan ini. Maka Allah telah turunkan tanda-tanda yang jelas menjelang kelahiran dan semasa kelahiran Nabi SAW. Baik, mari kita soroti bersama kisah ini satu persatu yang akan Ustazah sebutkan di sini, ya, insya-Allah. Jadi yang pertama, menjelang kelahiran Nabi SAW ini, kota Mekah yang sebelum ini adalah sebuah kota yang kering dan kontang, melalui cuaca panas sepanjang tahun, yang hujannya hanya sekali-sekala sahaja ataupun setahun sekali sahaja, Allah turunkan hujan yang mencurah-curah membasahi tanah yang kering dan kontang ini. Maka tanah yang kontang akhirnya subur, maka pohon-pohon bertumbuh dan berbuah ranum, tumbuh merimbun, dan masyarakat Arab dapat menikmati sumber daripada pohon-pohon yang membuahkan hasil yang ranum dan rimbun ini. Itu tanda pertama yang Allah tunjukkan kepada mereka. Yang kedua, berlaku peristiwa bergajah Abraha. Bergajah Abraha, penguasa daripada Ethiopia,
datang membawa tentera-tentera bergajahnya yang besar mara ke kota Mekah atas tujuan yang satu, iaitu untuk menghancurkan Kaabah. Kaabah dikatakan telah menggugat atau telah mengancam kekuasaan dan keegoan daripada penguasa besar daripada negara Ethiopia, iaitu Abraha, untuk mengekalkan kuasanya, Maka mereka datang dengan tujuan, dengan penuh keegoan menghancurkan Kaabah di kota Mekah. Maka sebenarnya sehebat-hebat perancangan manusia, sebenarnya hebat lagi dan besar lagi perancangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Telah dinukilkan dalam kitab Al-Quran daripada kisah Al-Fil, dalam surah Al-Fil, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala telah menghancurkan dan menggagalkan matlamat daripada tentera bergajah Abraha ini. Maka Allah utuskan burung-burung daripada syurga bernama Ababil membawa batu-batu daripada neraka, diturunkan ataupun dijatuhkan ke arah tentera bergajah Abraha yang sedang mara untuk menghancurkan Kaabah. Maka apa yang terjadi? Semua tentera-tentera ini akhirnya hancur bagaikan daun yang dimakan ulat. Maksudnya hancur dan musnah sekelip mata sahaja. Diceritakan bahawa Abraha tidak mati seperti mana tentera-tenteranya. Akhirnya dia kembali ke negaranya dan dia menderita akibat daripada keegoan dan keangkuhannya untuk menghancurkan Kaabah ini. Dan akhirnya mati dalam keadaan penuh derita dan sengsara. Begitu kisah-kisah yang berlaku ketika menjelang kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka masyarakat Arab mula menjedari bahawa akan lahirnya seorang hamba Allah ataupun utusan terakhir yang akan membawa cahaya dan kebenaran kepada tanah Arab, setelah hancurnya kezaliman dan keangkuhan manusia yang lain. Yang ketiga, api suci orang Majusi yang dipuja-puja selama ini turut terpadam. Beribu-ribu tahun menyala tanpa pernah padam. Maka menjelang kelahiran Nabi SAW, api ini telah terpadam. Ini telah mengejutkan masyarakat orang Majusi. Bagaimana peristiwa yang tidak pernah berlaku akhirnya berlaku. Ini menunjukkan tanda-tanda bahawa ada sesuatu besar atau perkara yang besar akan berlaku dalam dunia ini. Seterusnya, serambi di istana Kisra tiba-tiba retak dan runtuh. Dan diriwayatkan juga bahawa berhala-berhala yang ketika itu berada di sekitar Kaabah jatuh bergelimpangan dan hancur. Demikianlah Allah Subhanahu Wa Taala telah memperlihatkan tentang kebesarannya, bakal tibanya datang Rasul utusan Allah yang bakal menggoncangkan dan meruntuhkan tembok kezaliman dan kekufuran. Anak-anak yang dikasihi Allah sekalian, sebagai seorang Muslim, pastinya kita akan menjadikan Nabi SAW sebagai kedua dan model dalam kehidupan sehari-hari sebagai seorang Muslim. Langkah yang boleh dilakukan untuk menjejaki kedua ini adalah dengan merujuk dan mengambil iktibar daripada peristiwa yang dilalui oleh Nabi SAW yang menonjolkan sifat survival Nabi dalam menghadapi krisis dan cabaran kehidupan. Saban tahun, kita di Malaysia menyambut kedatangan kelahiran Nabi Muhammad SAW dengan mengadakan program-program sambutan Ma'al Hijrah seperti hari ini. Kita adakan ceramah dan berarak serta melakukan aktiviti-aktiviti keramaian untuk mengingati Rasulullah SAW. Namun sebenarnya sambutan itu bukan hanya berhenti setakat itu sahaja. Apa yang penting adalah mengambil iktibar dan teladan daripada kisah Nabi SAW. Sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda, "Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia.
Maka amatlah rugi jika kita tidak mengambil teladan dan mengambil iktibar daripada kisah pribadi Nabi SAW. Mari kita soroti kisah-kisah Nabi yang boleh kita jadikan teladan dalam kehidupan. Okay, yang pertama adalah sifat ketabahan Nabi SAW. Sifat ketabahan baginda SAW di dalam menempuh kehidupan sebagai anak yatim ketika kecil sepatutnya diberikan perhatian. Dan bagaimana baginda SAW menghadapi cabaran kebencian kaumnya sendiri, dan bagaimana Nabi SAW melalui saat-saat kesedihan menghadapi kematian demi kematian daripada insan-insan yang sentiasa menyokong dan mengasihi baginda SAW. Dan paling utama adalah kesabaran Nabi SAW dalam menghadapi pesona kekuasaan dan pangkat yang ditawarkan kepada baginda agar meninggalkan dakwah Islam yang sedang dilaksanakan. Tetapi ternyata Nabi SAW tidak teruja dan tidak tertipu dengan segala ujian dan cabaran yang dihadapkan kepada baginda SAW, kerana baginda percaya Islam adalah agama yang terbaik yang akan menjadi pedoman kepada seluruh umat Islam sehingga akhir zaman. Yang kedua adalah Nabi bersifat dermawan. Nabi adalah seorang yang sangat dermawan, gemar menjamu tetamu, memberi makan kepada orang yang lapar, membantu jiran tetangga dengan bersedekah dan sentiasa menziarahi sahabat-sahabat baginda yang sedang sakit. Diceritakan daripada Sahal bin Sa'ad bahawa suatu hari datang seorang wanita kepada baginda SAW untuk menghadiahkan kepada baginda syamlah, iaitu pakaian orang Arab, kepada baginda SAW. Maka apa yang dikatakan oleh beliau, "Ya Rasulullah, akulah yang menenun syamlah ini dan aku hendak menghadiahkan syamlah ini kepadamu." Ternyata Nabi sangat menyukainya. Tanpa banyak berbicara, baginda langsung mengambil syamlah tersebut dan memakainya dengan gembira. Okey, tidak lama selepas itu, setelah perempuan itu beredar, maka datang seorang sahabat yang tiba-tiba mengatakan bahawa dia amat memerlukan syamlah itu. Dan Nabi segera memberinya, tanpa bersoal jawab panjang. Para sahabat yang melihat kejadian itu berasa sangat marah, lalu bersuara, "Hai Fulan, Rasulullah sangat menyukai syamlah itu, mengapa engkau memintanya? Engkau tahu kan Rasulullah itu tidak pernah menghampakan jika ada sesiapa yang meminta." Lelaki itu menjawab, "Aku memintanya bukan untuk memakainya sebagai baju, melainkan untuk menjadikan kafan ketika aku meninggal dunia." Ternyata lelaki itu akhirnya pulang dan selepas itu lelaki itu meninggal dunia dan syamlah itu akhirnya menjadi kain kafannya. Seterusnya, Nabi adalah seorang yang sangat berani. Nabi bersifat berani, teguh hati dan tidak melalai dan tidak mundur dari medan peperangan. Baginda menjadi pemimpin angkatan tentera ke medan peperangan. Suatu ketika ditanya keadaan Rasulullah yang sedang melalui saat getir ketika peperangan, lalu jawab Sahal, salah seorang sahabat Nabi SAW, "Muka Rasulullah luka, gigi taring baginda patah, topinya juga pecah." Lalu Fatimah binti Rasulullah SAW membersihkan darah-darah yang keluar daripada luka-luka tersebut. Fatimah binti Rasulullah SAW adalah anak Nabi SAW. Diceritakan lagi bahawa darah masih membuak-buak keluar. Maka Fatimah mengambil potongan pelepah kurma lalu dibakarnya dan meletakkannya di atas luka yang luka Nabi sehingga darah pun berhenti keluar. Dan itu menunjukkan dengan jelas bahawa Nabi SAW tetap bertahan walaupun sedang luka parah dalam peperangan. Yang keempat,
Ustazah kongsikan sifat Nabi SAW yang seterusnya yang boleh kita teladani dan kita amalkan dalam kehidupan. Zuhud dan sangat baik dengan kanak-kanak. Nabi adalah seorang yang sangat zuhud. Tinggal di rumah yang sederhana, berpakaian yang sederhana dan tidak mengambil dunia sebanyak-banyaknya, ya. Mengambil dunia pada sekadarnya sahaja. Dalam hadis dinyatakan bahawa Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu berkata, aku solat zuhur bersama Nabi SAW. Kemudian baginda keluar ke kediamannya. Baginda keluar ke tempat keluarganya. Baginda disambut oleh kanak-kanak. Kemudian baginda pun mengusap seorang demi seorang pipi kanak-kanak tersebut, termasuklah pipi Jabir bin Samurah. Menunjukkan bahawa kehidupan Nabi sehari-hari adalah sangat baik dan sangat mesra kanak-kanak. Jadi, sebagai seorang Muslim, seharusnya kita mencontohi dan mengagumi sifat Nabi SAW yang ditunjukkan kepada kita untuk diamalkan dalam kehidupan. Yang kelima, Nabi SAW adalah orang yang sangat bijaksana dan sangat pemaaf. Masih ingatkah kita tentang cerita bagaimana kesedihan Nabi SAW ketika berdakwah di Taif? Di Taif. Suatu ketika Nabi bersama Zaid bin Harithah menuju ke Taif untuk menunaikan kewajipan berdakwah kepada penduduk-penduduk Taif. Maka mereka menempuh padang pasir yang sedikit pun tidak menggoyahkan semangat untuk menyebarkan Islam. Walaupun kita tahu padang pasir adalah kawasan yang sangat panas, tidak ada pepohon yang merimbun dan tidak ada sebarang perlindungan. Tetapi Nabi SAW meneruskan perjalanan ke Taif demi untuk menyampaikan dan menyebarkan dakwah Islam. Maka tiba di Taif, Nabi SAW bertemu dengan 3 orang bersaudara yang menjadi pemimpin Bani Taif. Nama mereka adalah, yang pertama adalah Abdul Jalil, yang kedua adalah Mas'ud dan yang ketiga adalah Habib. Okey, Nabi setelah bertemu dengan mereka, Nabi menyeru mereka untuk memeluk Islam. Apa yang dijawab oleh ketiga-tiga bersaudara ini? Maka saudara yang pertama berkata, demi Allah, aku tidak akan beriman kepadamu sehingga terkoyak kain kelambu Kaabah. Maksudnya mereka menafikan, mereka tidak mahu atau mereka enggan untuk memeluk Islam. Apakah Allah tidak ada pilihan lain daripada kamu untuk menjadi Rasul? Okey, mereka mula mempersoalkan kerasulan Nabi SAW. Dan seterusnya yang ketiga pula berkata, demi Allah, aku tidak akan bercakap dengan kamu. Kalau kamu adalah seorang Nabi, maka amat berbahaya bagiku sekiranya aku tidak beriman. Tetapi jika engkau menipu, sepatutnya aku tidak bercakap dengan kamu. Ketiga-tiga saudara ini ternyata tidak mahu menerima bukti kenabian dan tidak mahu memeluk Islam yang disampaikan oleh Nabi SAW. Nabi terus bersabar. Baginda percaya bahawa dakwah Islam adalah bukan jalan yang mudah, jalan yang penuh dengan onak dan duri yang perlu ditempuhi oleh baginda dan sahabat-sahabat baginda SAW. Maka dengan angkuh mereka telah menghalau Nabi keluar dari Taif. Keluarlah kamu dari negeri kami. Mereka menghalau Nabi. Lalu mereka telah berkumpul dan mengarahkan hamba-hamba sahaya dan sebahagian daripada penduduk Taif keluar dan membaling batu ke arah Nabi dan Zaid bin Harithah. Mereka juga memaki dan menghemburkan kata-kata nista terhadap Nabi dan sahabat Nabi SAW. Mereka berkumpul di kiri kanan jalan dan melontarkan batu sehingga menyebabkan Nabi dan Zaid bin Harithah juga cedera. Okay. Ternyata satu peristiwa yang agak meruntun hati apabila mereka juga merejam betis Nabi sehingga berdarah. Zaid yang cuba untuk melindungi Nabi
tidak mampu melakukan kerana Zaid juga kepalanya berdarah kerana lontaran batu yang dilontarkan oleh penduduk Taif. Maka Rasulullah pun beredar dalam keadaan yang sedih. Sedih. Kemudian mereka berhenti di sebuah pohon dan Nabi SAW pun berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Apa yang Nabi doakan? Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kaumku. Sesungguhnya mereka itu adalah golongan yang tidak mengetahui kebenaran. Lihat, subhanallah. Hebatnya peribadi Nabi SAW yang membalas keburukan yang dilontarkan kepada baginda dengan doa yang baik. Sedangkan Nabi SAW pada waktu tersebut boleh berdoa kepada Allah untuk meruntuh dan menghancurkan penduduk-penduduk Taif. Tetapi bagaimana sifat yang ditunjukkan oleh Nabi SAW adalah memberikan teladan yang baik, iaitu memaafkan orang yang melakukan keburukan terhadap kita. Tambahan lagi, Nabi berdoa agar mereka diberikan hidayah, mereka diberikan petunjuk untuk kembali kepada Islam. Begitu sifat Nabi yang sangat indah dan sangat sempurna untuk sama-sama kita contohi. Anak-anak pelajar yang dikasihi Allah sekalian, sekarang kita beralih kepada topik bagaimana mengamalkan sunnah Nabi SAW. Kita memperakui bahawa Nabi SAW merupakan suri teladan terbaik dalam kehidupan manusia, terutamanya sebagai seorang Muslim. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Maksudnya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah SAW itu suri teladan yang baik, iaitu orang-orang yang mengharapkan rahmat daripada Allah dan mengharapkan rahmat di hari akhirat. Dan dia itu mereka yang banyak menyebut nama Allah. Surah Al-Ahzab ayat 21. Ibnu Katsir rahimahullah menyebut dalam tafsirnya Al-Quranul Azim, ayat yang mulia ini merupakan dasar utama yang terkait dengan meneladani Rasulullah dalam perbuatan, perkataan dan keadaan-keadaannya. Manakala Ibnu Sa'di rahimahullah mengatakan perkataan uswatun hasanah ini hanya dilakukan oleh orang-orang yang mengharapkan bertemu dengan Allah dan mengharapkan pahala di hari akhirat. Sebab itu, hanya iman, takut kepada Allah, mengharapkan pahalanya dan takut kepada azabnya lah yang memotivasikan dirinya untuk meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang kita ketahui bahawa Nabi mempunyai para sahabat yang sangat mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dicintai Nabi dicintai oleh para sahabat. Ada satu peristiwa Ustazah mahu kongsikan di sini. Telah diriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mencari satu makanan yang bernama dabbak, iaitu labu manis. Nabi sallallahu alaihi wasallam mencari dabbak dan kemudian menjumpainya dan Nabi makan makanan ini. Dan makanan ini amat disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat yang melihat kejadian ini turut melakukan perkara yang sama. Mereka mencari labu manis ini dan makan makanan yang dimakan oleh Nabi. Dan mereka ternyata amat menyungkai dan menggembari makanan yang dimakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat betapa sayang dan cintanya para sahabat terhadap Nabi, sehingga apa yang dimakan oleh Nabi dan disukai oleh Nabi, mereka juga akan turut menyukai dan menggemari makanan yang sama. Begitu juga kita sebagai seorang hamba Allah dan juga pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seharusnya mengamalkan amalan yang sama, terutamanya dalam perbuatan ibadah kita sebagai seorang Muslim.
Jadi Ustazah kongsikan di sini beberapa amalan yang mungkin kita boleh amalkan sebagai seorang pelajar, sebagai seorang Muslim, sebagai seorang hambanya yang taat kepada Allah, yang menuruti jejak langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, amalan yang berlaku dan berlega di sekitar kita adalah setiap hari adalah mengambil wuduk, mengambil wuduk. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam membasuh anggota wuduk sebanyak 3 kali. Maka untuk menuruti sunnah yang sama, kita juga turut disarankan untuk membasuh anggota wuduk sebanyak 3 kali. Maka itulah yang dinamakan sunnah. Apabila kita mengamalkan perkara ini, maka secara tidak langsung kita akan beroleh pahala menuruti dan menjejaki sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, baik, itu dalam amalan berwuduk. Okey, Ustazah masuk kepada amalan ketika kita solat. Okey, membaca doa iftitah walaupun tidak menjadi rukun, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca doa ini ketika solat. Maka untuk menjejaki sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ketika solat jangan tinggalkan amalan membaca doa iftitah ini. Dan apabila membacanya, pastinya akan beroleh sunnah, pahala sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah saja. Seterusnya, sebagai seorang pelajar, ketika bertemu dengan rakan-rakan, dengan guru-guru, dengan orang yang lebih tua ataupun dengan sesiapa saja dalam kehidupan, maka sampaikanlah atau berikan salam. Walaupun salam ini sebenarnya bukan wajib, tetapi dia adalah sunnah. Kerana Nabi SAW akan berusaha menjadi orang yang pertama memberi salam kepada para sahabat. Maka para sahabat akan membalas salam tersebut. Hukum menjawab salam adalah wajib, tetapi memberi salam itu adalah sunnah. Baik. Seterusnya kita beralih kepada amalan ketika kita mahu tidur. Senang. Setiap hari kita tidur. Setiap hari kita tidur. Malam adalah waktu untuk kita berehat. Jadi ketika masuk ke tempat tidur, bersihkan tempat tidur dengan mengibas-ngibas tempat tidur supaya bersih dari sebarang kotoran, sebarang gangguan dan sebagainya. Kemudian baca doa sebelum tidur. Itu yang diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika bangun, ada doa yang diajarkan oleh Nabi ketika bangun dari tidur. Ustazah faham, Ustazah tahu kamu semua selalu mengamalkan amalan ini, dan teruskan amalan yang baik ini dalam kehidupan sebagai seorang Muslim. Okey. Andai kata waktu malam kita terjaga, apa yang perlu kita buat selain daripada sekadar pergi ke bilik air? Sebenarnya ada amalan yang sangat mudah, iaitu hanya dengan berzikir, menyebut nama Allah sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi kepada para sahabat. Bacaannya adalah La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi amalan ini adalah amalan yang sangat mudah. Andai terbangun dan terjaga dari tidur ketika tengah malam, maka bacalah zikir ini dan kita akan beroleh pahala yang besar daripada Allah, kerana ini adalah amalan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, baik. Ustazah sebut sikit berkenaan dengan adab ketika kita makan. Kita makan setiap hari. Namun ada perkara-perkara yang disarankan, yang dilakukan oleh Nabi yang boleh kita contohi dan kita teladani. Okey, contohnya ketika makan, baca doa sebelum makan. Selepas makan, baca doa selepas makan. Dan antara adab yang diajar oleh Nabi adalah jangan sekali-sekali kita mencela makanan yang tidak kita sukai. Jangan mencela makanan, kerana makanan ini adalah rezeki daripada Allah. Nabi SWT, jika suka, Nabi akan makan makanan tersebut. Tetapi jika Nabi tidak suka ataupun ada yang tak kena dengan rasa dan sebagainya, Nabi akan meninggalkannya tanpa mencela dan menghina makanan tersebut. Baik. Jadi kita cuba
apabila makanan yang sampai di hadapan kita, andai kata kita tidak suka, tinggalkan. Andai kata kita suka, teruskan makan dengan mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu indah amalan diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua. Betul kan? Okey, baik. Ketika waktu berbulan puasa ya, perkara yang sangat mudah untuk kita turuti sunnah Nabi adalah bersahur. Ya, bersahur itu adalah sunnah Nabi. Kerana pada sahur itu ada barakahnya. Ketika berbuka juga boleh berbuka puasa dengan kurma, dan ketika bersahur juga dengan kurma. Ya, ada beberapa jenis kurma yang disarankan. Namun apa saja nama kurma yang kita baca, yang kita makan adalah makanan yang menjadi sunnah ketika berbuka dan juga bersahur. Okey. Satu lagi amalan yang Ustazah nak kongsikan yang sangat mudah, iaitu amalan mengucapkan hamdalah, ya, alhamdulillah ketika kita bersin. Ketika bersin. Bila bersin, ucapkan doa alhamdulillah, ya, alhamdulillah, dan orang yang mendengarnya membalas dengan ucapan yarhamkallah untuk lelaki dan yarhamkillah untuk perempuan. Itu doa yang dijawab oleh orang-orang yang mendengarnya. Maka amalan-amalan ini adalah amalan yang mudah, dan inilah amalan yang diajar oleh Nabi, yang juga dikatakan termasuk dalam kategori amalan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ahya sunnatan min sunnati fa'amila biha an-nas, kana lahu mithlu ajrin man 'amila biha la yanqusu min ujurihim syai'a." Maksudnya, siapa saja yang menghidupkan salah satu sunnahku, lalu sunnah itu diamalkan oleh orang yang lain, maka dia akan turut mendapat pahala sebagaimana pahala orang yang mengamalkannya, tanpa mengurangi sedikit pun pahala yang diperolehinya. Baik. Jadi nampak di sini bahawa orang yang mengamalkan sunnah, dan apabila orang lain melihat amalan yang dilakukannya, turut melakukan amalan yang sama, maka amalan itu akan menjadi sumber pahalanya yang berganda-ganda kepada orang yang memperkenan dan mengamalkan sunnah tersebut. Jadi marilah sama-sama kita merebut peluang keemasan ini untuk menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sekaligus mengumpul pahala-pahala kebaikan agar menjadi pemberat kepada timbangan hasanah kita ketika di akhirat kelak, insya-Allah. Maka di sini ya Ustazah berkongsi sedikit sebanyak perkongsian pada hari ini berkenaan dengan sunnah dan bagaimana menjejaki sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini agar ia turut dapat diamalkan oleh diri Ustazah sendiri juga dan diamalkan oleh anak-anak pelajar Ustazah. Maka di sinilah yang dinamakan menyebarkan kebaikan untuk amalan-amalan kebaikan. Jadi Ustazah doakan semoga perkongsian ringkas ini memberi manfaat kepada diri kita semua, sekaligus menjadi orang yang menghidupkan sunnah dan akan mendapat syafaat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di akhirat kelak, ketika itu tidak ada syafaat yang lain melainkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah kita cuba amalkan secara berperingkat. Jika rasa sukar, kita doakan semoga Allah menyenangkan urusan kebaikan ini. Jadi Ustazah akhiri perkongsian Ustazah ini dengan memohon maaf di atas segala kekurangan dan kelemahan. Sesungguhnya kekurangan dan kelemahan itu datangnya daripada diri Ustazah sendiri, dan jika ada kebaikan dan keistimewaan, sesungguhnya kebaikan dan keistimewaan itu hanyalah datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada tim Panitia Agama Sekolah Kebangsaan Sungai Merab Luar
yang menjemput saya untuk membuat perkongsian dengan anak-anak pelajar di sini. Dan insya-Allah semoga bertemu lagi di lain masa. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih diucapkan kepada Ustazah Mawaddah binti Muhammad Nur di atas perkongsian ilmu sebentar tadi. Semoga kita semua mendapat pengajaran dan manfaat daripada ilmu yang telah disampaikan serta mendapat barokah daripadanya. Mohon maaf anda ada salah dan silap atau terkasar bahasa. Segala yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan segala kekurangan itu adalah daripada kelemahan diri saya sendiri. Sekadar itu dulu untuk hari ini. InsyaAllah kita akan bertemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah, dalam mengenangmu kami susuli lembaran sirahmu, pahit getir perjuanganmu membawa cahaya kebenaran. Engkau taburkan pengorbananmu untuk umatmu yang tercinta, biar terpaksa tempuh derita, cekalnya hatimu menempuh ranjaunya. Tak terjangkau tinggi pekertimu, tidak tergambar indahnya akhlakmu, tidak terbalas segala jasamu. Sesungguhnya engkau Rasul mulia, tabahnya hatimu menempuh dugaan, mengajar erti kesabaran, menjulang panji kemenangan, terukir namamu di dalam Al-Quran. Rasulullah, kami umatmu, walau tak pernah melihat wajahmu, kami cuba mengingatimu dan kami cuba mengamal sunnahmu. Kami sambung perjuanganmu, walau kita tak pernah bersuah, tapi kami tak pernah kecewa. Allah dan Rasul sebagai pembela. Tak terjangkau tinggi pekertimu, tidak tergambar indahnya akhlakmu, tidak terbalas segala jasamu. Sesungguhnya engkau Rasul mulia,